Pernah tahu tak, tamadun Mesir Purba mempunyai beberapa tuhan ataupun dewa-dewi yang dianggap suci? Antaranya termasuklah Amun-Ra, iaitu ketua dewa Empayar Mesir. Seterusnya Mut, iaitu dewa ibu. Osiris, dewa yang hidup dan boleh mati. Seterusnya Anubis, iaitu dewa mumia. Diikuti dengan Ra, iaitu dewa matahari dan cahaya. Seterusnya Horus, iaitu dewa pembalasan. Manakala Thoth pula adalah dewa pengetahuan dan kebijaksanaan. Diikuti dengan Hathor, iaitu dewi keibuan. Manakala Sekhmet pula ialah dewa perang dan penyembuhan. Dan akhir sekali Geb, iaitu dewa bumi. Terdapat banyak lagi dewa dan dewi mereka. Walau bagaimanapun, ini sahaja yang saya boleh senaraikan dan ikuti dewa yang akan saya terangkan. Dunia spiritual yang dicipta oleh tamadun Mesir Purba mempunyai banyak penceritaan unik dari segi kejadian Tuhan, penciptaan alam serta kuasa yang dimiliki Tuhan. Bersama saya, Tajul Nurul Syahadah binti Tajul Halimin dari AS8 akan membincangkan tentang salah satu dewa mereka iaitu Thoth, dewa kebijaksanaan dan pengetahuan. Asal-usul kehidupan Thoth. Thoth dikatakan dilahirkan dengan sendiri tanpa ibu atau bapa. Namun begitu, sebuah manuskrip Mesir daripada tahun 1190 hingga 1077 sebelum Masihi, The Contendings of Horus and Seth, mengatakan Thoth dilahirkan oleh Seth apabila dia tertelan benih air mani Horus, iaitu saudaranya sendiri. Nama Thoth berasal daripada tafsiran Yunani kepada bahasa Mesir asli, iaitu Dwithi, yang bermaksud dia yang menyerupai iblis. Selain itu, Thoth didokumentasikan mempunyai pasangan hidup yang bernama Ma'at, iaitu anak kepada dewa matahari Ra. Ma'at memegang tahta sebagai dewi kebenaran, keadilan dan keseimbangan. Pasangan suci ini berkhidmat untuk Ra dengan menjadi jurutulis dan setiausaha kepadanya. Saban hari, Thoth akan menentukan perjalanan Ra bagi memastikan pergerakan matahari sentiasa seiring dan teratur bersama bulan. Sepanjang perkembangan mitologi Mesir, Thoth dikaitkan dengan pelbagai jenis rupa bentuk, antaranya ialah lelaki berkepala ibis yang dianggap suci. Lengkung paruh ibis itu yang dikatakan sama dengan bentuk bulan sabit adalah salah satu simbolik Thoth juga. Ada kalanya Thoth digambarkan sebagai babun yang memegang bulan sabit. Scroll papyrus juga adalah salah satu simbolik kepada Thoth kerana dia adalah dewa kepada penulisan. Akhir sekali, penimbang. Penimbang ini berperanan untuk menimbang hati orang yang telah mati di alam lain terhadap Feather of Truth. Dalam satu mitos tentang pergelutan antara Osiris dan Seth, Thoth turut terlibat hingga mencederakan dirinya sendiri. Tetapi, oleh kerana kebijaksanaannya dan pakar dalam bidang penghakiman, berjaya menuntut dirinya sebagai dewa yang boleh mewarisi Osiris. Di dalam pertempuran yang sama juga, Thoth memainkan peranan sebagai penjaga cahaya dalam kegelapan apabila dia berjaya menyembuhkan mata. Oleh kerana kejadian tersebut, masyarakat Mesir Purba telah mengatakan bahawa Thoth mempunyai kuasa penyembuhan yang tiada tandingan. Terdapat sebuah lagi mitos iaitu mitos Osiris, di mana Thoth memberi pertolongan kepada Isis setelah kematian Osiris yang dibunuh oleh Typhon. Typhon telah membunuh saudaranya sendiri lalu mengerat badan Osiris kepada 26 bahagian lalu membahagikannya kepada mereka yang terlibat dalam pembunuhan tersebut. Oleh yang demikian, Thoth telah memberi kuasa sihir kepada Isis untuk melindungi diri dan melindungi kandungannya. Thoth turut mempunyai peranan terhadap alam, terutama sekali dalam reka bentuk dan orientasi piramid serta kuil-kuil terkenal. Oleh kerana pengetahuannya dalam bidang pengukuran dan pencatatan, dia telah dijadikan
sumber utama untuk mendapatkan idea bagi membina kuil-kuil dan piramid tersebut. Selain itu, terdapat mitos yang mengatakan Thoth adalah dewa bulan yang bekerjasama dengan dewa matahari untuk memberi cahaya pada waktu malam. Hal ini dikaitkan kerana Thoth adalah pembantu Ra yang memerintah kejadian siang dan malam di syurga. Masyarakat Mesir Purba tidak asing lagi dengan gelaran yang diberikan kepada Thoth, iaitu dewa yang memberikan perkataan dan penulisan. Ini kerana penemuannya terhadap penulisan, bahasa dan perkataan. Berdasarkan peranan tersebut, ada pengkaji sejarah yang mengatakan Thoth bersara daripada menjadi dewa lalu menjadi manusia biasa untuk mengajar adab, kreativiti dan sebagainya kepada masyarakat setempat. Secara dasarnya, Thoth tidak mempunyai sebarang buku atau kitab yang diturunkan oleh dirinya sendiri kepada pengikut. Walau bagaimanapun, terdapat satu mitos yang mengatakan putera Neferkaptah telah mengambil buku itu dan membacanya lalu membawa buku itu ke makamnya sendiri dan dikuburkan bersama. Buku tersebut dinamakan Book of Thoth dan telah diubah suai oleh beberapa pengkaji sejarah mengikut peredaran masa. Sebagai contoh, Aleister Crowley yang menulis buku itu dengan tajuk The Book of Thoth, Egyptian Tarot. Selain itu, Stephen L. Lynch, The Book of Thoth, Tarot Trickery. Kedua-dua buku tersebut dikatakan mempunyai penerangan tentang penemuan haiwan dan membolehkan mereka memahami jiwa orang-orang serta dewa-dewa yang berada dalam kesusahan. Format dialog perbincangan dalam Book of Thoth telah menggunakan aspek bahasa Yunani dan mempunyai pengaruh dalam pemikiran masyarakat Arab abad pertengahan dan Renaissance Barat. Menurut seorang pengkaji sejarah iaitu Boylan pada tahun 1922, beliau mengatakan Thoth adalah seorang pengasas kepada acara ritual di tamadun Mesir Purba. Walau bagaimanapun, hubungan Thoth dengan upacara tersebut bukanlah sekadar pengasas, tetapi dia turut datang ke upacara tersebut bagi memimpin upacara untuk merasmikan kebangkitan si mati. Terdapat juga mitos Osiris yang mengatakan bahawa Thoth menjelma sebagai pengikut Anubis untuk memberi bekalan dan khasiat kepada si mati supaya boleh dibawa ke alam seterusnya. Selain itu, Thoth akan memimpin si mati di Mahkamah Agung untuk membuat permohonan terhadap hakim. Hati si mati akan ditimbangkan berlawanan dengan bulu-bulu Ma'at yang menjadi dewa kebenaran pada masa itu. Seterusnya, ulasan artikel untuk salah satu artikel yang digunakan dalam kajian sebelum ini. Artikel ini dinamakan Thoth dan ditulis oleh seorang profesor daripada Jerman iaitu Profesor Martin Andreas Stadler. Karya Martin ini telah mengupas tentang kebenaran dan kewujudan Thoth pada zaman Mesir Purba. Ia dimulai dengan ikonografi, mitos kehidupan, mitos penyembahan, pertempuran antara dewa-dewa serta pemujaan terhadap Thoth dari perspektif sejarah. Penceritaan dan penulisan artikel ini sangat menarik kerana penyusunan ayat dan mitos-mitos yang telah dikeluarkan oleh Martin. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa isu yang perlu dibangkitkan kerana bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagai contoh, mitos yang membincangkan bahawa Thoth bertempat dan pentadbirannya berpusat di kawasan Mesir berhampiran Sudan. Menurut konsep Islam, Tuhan yang layak disembah itu Maha Pencipta dan Dia menguasai seluruh alam dan segalanya sudah terbentuk dengan sempurna. Surah Al-Anbiya ayat 104 bermaksud, ingatlah pada hari ketika langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama
Begitulah kami mengulanginya lagi, sesungguhnya kami akan melaksanakannya.